Terima kasih kepada Tan Sri Pengerusi. Tan Sri Pengerusi, saya sebenarnya cuma ingin merujuk kepada satu perkara saja, ya, di mana di bawah petiran 0300 Angkasa Negara dan juga petiran 01200 Agensi Angkasa Negara. Tan Sri Pengerusi, ya, kita sedia maklum pada perbelanjaan yang baru dibentangkan bulan yang lepas, kita dapat lihat subsidi gula telah pun dimansuhkan, ya, pelbagai langkah-langkah, ya, oleh pihak kerajaan untuk menambahkan pendapatan, ya, khususnya mengadakan sistem percukaian GST untuk meningkatkan pendapatan kerajaan dan juga dapat meringankan beban kerajaan. Tetapi di sini saya cuma ingin merujuk kepada satu perkara di mana Agensi Angkasa Negara telah pun diberi peruntukan sebanyak 100 juta. Dan saya ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian, adakah program ini termasuk, peruntukan ini termasuk juga dengan program angkasawan negara yang kedua. Sebab sebelum ini saya pernah menanya soalan mengenai apakah perkembangan terkini dan juga apakah anggaran perbelanjaan yang akan dibelanjakan oleh pihak kerajaan untuk program angkasawan negara yang kedua. Tetapi pada masa tersebut saya tidak mendapatlah jawapan daripada pihak kementerian mengenai berapakah kos yang sebenarnya akan dibelanjakan. Dan pada masa tersebut saya masih ingat lagi Yang Berhormat Timbalan Menteri ada memberi penjelasan banyak eksperimen telah pun dijalankan di stesen angkasa. Tetapi saya cuma ingin mendapat penjelasan daripada pihak kementerian. Sebenarnya sebelum ini kita juga maklum banyak negara telah pun menghantar angkasawan mereka ke angkasa lepas dan banyak kajian ataupun banyak eksperimen telah pun dibuat oleh mereka. Dan saya ingin mendapatkan penjelasan daripada kementerian, adakah eksperimen yang kita jalankan itu di angkasa lepas, adakah ia bertindih ataupun eksperimen yang pernah dilakukan oleh negara-negara yang asing. Dan yang satu lagi, ya, ketika saya menanya soalan tersebut, ni media yang dikawal oleh Barisan Nasional, Utusan dan juga RTM, dia telah pun mengatakan saya pelekehkan program angkasawan negara. Dan saya nak tegaskan di sini bahawa sebagai seorang wakil rakyat ataupun sebagai, ya, rakyat jelata yang biasa, kita berhak untuk mengetahui sesuatu projek besar yang dijalankan oleh pihak kerajaan. Sebab saya lihat di sini 100 juta kalau dibelanjakan untuk program angkasawan negara, kalau kita dibahagikan, ya, kepada keluarga-keluarga miskin, ya, setiap keluarga katakan setahun mereka boleh dapat 3,600, tahun melebihi 30,000 buah keluarga miskin boleh mendapat bantuan jika kita memperuntukkan sebanyak 100 juta. Dan sama juga kalau kita bagi BRIN sebanyak RM650, ya, setahun one off, melebihi 180,000 individu boleh mendapatkan bantuan BRIN. Dan di sini sebab biasa rakyat jelata mereka akan menganggapkan bahawa katakan kita cuma hantar seorang angkasawan ke luar angkasa, apakah kebaikan ataupun apakah benefit yang sebenarnya didapat oleh seluruh rakyat Malaysia. Minta pencerahan. Terima kasih Yang Berhormat Rasa. Adakah Yang Berhormat bersetuju pada apakah pendapat Yang Berhormat yang tentang eksperimen-eksperimen yang kita buat tu, bolehkah kita outsource kepada negara lain supaya tak perlulah kita menghantar kita astronot sendiri bagi menjimatkan kos eksperimen? Terima kasih. Ya, masukkan ucapan ataupun soalan Yang Berhormat samping ke dalam ucapan saya. Ya, jadi saya mintalah pihak kementerian dapat memberi penjelasan. Sebab ramai yang tertanya, adakah eksperimen-eksperimen yang kita jalankan itu bertindih ataupun eksperimen yang kita jalankan di angkasa lepas itu adalah satu eksperimen yang baru dan ia benar-benar, ya, mampu memberi kebaikan kepada negara kita. Dan yang akhir sekali, semalam kita dapat mendengar perbahasan, ya,
daripada kedua-dua pihak yang mengenai jalan raya di negara kita sememangnya tak begitu tahan lasak, dan saya juga ingin memohonlah kementerian ya kalau ada peruntukan yang cukup, hantarlah satu pasukan ataupun beberapa pasukan saintis pergi mengkaji macam mana kita boleh membina jalan raya ya dengan lebih tahan lasak ya dengan kos yang lebih rendah. Saya rasa itu lebih penting dan juga lebih membawa kebaikan kepada negara kita. Ya, silakan. Terima kasih Rasa, terima kasih Tan Sri Pengerusi. Menyentuh mengenai jalan raya dan teknologi membina jalan raya ni, saya ingin bertanya kepada Rasa dan bertanyakan pendapat bahawa ada satu lebuh raya yang baru siap dibina di Kuala Lumpur ni, iaitu Duta Ulu Klang Expressway ataupun Duke. Satu jalan yang pada ukuran saya lah 60% daripadanya atas elevated ya, lebih kurang 40% atas tanah. Tetapi bahagian yang elevated ini yang sepatutnya dibina dengan teknologi yang simple lah kerana konkrit dan sebagainya, tentulah boleh diratakan berbeza dengan apa yang Parit Sulong bangkitkan tempoh hari di kawasan tanah gambut, boleh jadi gelombang. Tapi highway yang dibina dengan konkrit, saya rasa Duke ini adalah satu lebuh raya yang paling teruk sekali pembinaannya. Saya mengajak Tan Sri Pengerusi untuk mencoba Duke ini dan alami sendiri experience jalan yang sangat bergelombang. Itu dibina atas konkrit yang elevated, artinya tak timbul soal tenggelam ke, jerlos ke, tapi itulah yang berlaku. Jadi bagaimana suatu lebuh raya yang begitu mahal dibina dan memang penting, tetapi teknologi yang digunakan sangat-sangat rendah ya, dan boleh membahayakan. Saya minta apa pandangan Rasa. Terima kasih Tan Sri. Ya, terima kasih Yang Berhormat. Saya rasa kebanyakan projek-projek kita, kalau stadium pun boleh runtuh, apa-apa pun boleh berlaku lah. Jadi kementerian mesti memang mengambil satu peranan yang sangat penting lah ya, untuk memastikan segala tak kira jalan, bangunan ataupun ya, segala-galanya di negara kita adalah dalam satu keadaan yang baik dan juga dalam keadaan yang terkawal. Dan yang akhir sekali, saya cuma ingin sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa ya, saya bukanlah menentang program angkasawan negara, tetapi saya cuma berharap ya pihak kerajaan ataupun pihak kementerian boleh. Terima kasih Rasa. Tentang program keangkasawan ni, saya memang setuju dengan Rasa. Kita Malaysia ni tak ada base, kita tak ada roket, kita tak ada semua kelengkapan yang ada. Teknikal kita tak ada. So kalau nak hantar seorang angkasan ke angkasa ni, saya rasa bukan pada masa sekarang ni. Duit yang dikumpulkan ni lebih baik digunakan untuk hal-hal yang lain, bukan untuk kerana eksperimen. Eksperimen yang kita jalankan telah dijalankan oleh negara-negara lain. Tak payah kita nak ulang lagi. Itu eksperimen yang tak begitu penting lah. So saya rasa buang masa, buang duit rakyat. Yang penting tu guna duit tu untuk hal lain, bukan untuk angkasa. Unless you ada segala kelengkapan, you ada roket, you ada segala teknikal yang boleh hantar, okey, saya tak ada masalah. Tapi bukan, kita semua tak ada, hanya nak tumpang aja. Tumpang, itu masalah tu. Dan yang akhir sekali, saya ingin mengharapkan pihak Rasa boleh mencelah sikit. Terima kasih Rasa dan Sri Yang Betul. Sepatutnya pada pandangan saya, Rasa patut berbangga dengan angkasawan negara kerana beliau merupakan anak tempatan daripada Rasa. Adakah Rasa marah kerana dia tak mengundi Rasa semasa pilihan raya? Ataupun saya pun tak tahu dia mengundi di mana. Tapi tentang penyelidikan Tuan Yang Dipertua, sebenarnya kalau kita lihat penyelidikan pada saintis terdahulu pun macam Einstein, dia tidak membuat satu penyelidikan dan terus digunakan ketika itu. Jadi itulah perkara-perkara yang bakal digunakan dalam masa kehadapan. Jadi itulah tujuannya penyelidikan dan research. Nama lagi research and development. Terima kasih. Terima kasih Kuala Kangsar.
Tapi saya nak tegaskanlah, saya tak pernah tak kata saya tak berasa bangga lah. Dan yang lain sekali saya cuma mengharap pihak kementerian ya kalau boleh sila jelaskan secara terperinci. Sebab selepas angkasawan kita balik daripada luar angkasa, memang saya rasa banyak program telah pun dia hadiri, banyak ceramah ataupun banyak talk telah pun dianjurkan. Tetapi pada masa kini saya rasa budak-budak pelajar kita di sekolah rendah ke sekolah menengah ke ataupun peringkat universiti, kita jarang melihat ada bahan bacaan ataupun ada hasil-hasil kajian yang kita dapati daripada angkasa lepas. Sekian, terima kasih.